والصلاة والسلام والمرسلين عليه وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sunhaji rahimahullah taala. Baik, insya-Allah seperti biasa kita akan sambung lagi hari ini pada muka surat 13, iaitu dia kata dia wa huwa marfu'un abada. Situ kita sambung lagi. Baik. Muka surat 13 kita ulang sedikit semalam punya perbahasan baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu. Ni tengok. Wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula Kenapa tiba-tiba keluar ni sekejap hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Baik, kita ulang sedikit apa yang kita belajar semalam. Kata musannif wal mudhari'u dan bermula fi'il mudhari'. Kita dah bahas malam. Fi'il mudhari' kata dia makana fi awwalihi. Ma tu barang, tapi kita maksud bagi ma tu kita kata fi'il. Fi'il yang adalah pada huruf awalnya. Pada huruf awalnya tu salah satu daripada huruf tambahan yang 4. Yang menghimpun akan dia, akan huruf tambahan 4 tu oleh perkataan engkau ana itu. Baik. Saya nak tanya. Bila sebut kata fi'il mudhari' itu ditambahkan huruf pada awal dia tu dipanggil huruf tambahan dia tu dipanggil huruf ana itu. Baik, saya nak tanya Allahumma salli Muhammad. Hajar Fatimah Badariah. Ada ke tak? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Baik. Hajar, saya nak tanya. Apa yang dimaksudkan dengan ana itu?
Huraikan pada saya hamzah, nun, ya, ta. Contoh tak payah tulis contoh. Nak suruh maksud dia apa? Okey, baik. Hamzah menunjukkan di atas mutakallimun wahdahu, iaitu menunjukkan atas seorang yang bercakap untuk diri dia sendiri. Okey. Kemudian yang kedua. Yang kedua ialah nun. Nun menunjukkan di atas mutakallimun wahdah, iaitu seorang yang bercakap dengan sertanya ada orang lain cakap dengan dia. Wa ma'ahu ghairuhu. Tambah sikit. Wa ma'ahu ghairuhu. Wa ma'ahu ghairuhu. Satu lagi. Mu'azimu nafsahu. Awil mutakallimu Awil al-muzam al-mu'azzimu. al-mu'azimu nafsahu. Maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan atas orang yang bercakap dia dengan seorang lagi. Maknanya kata ganti nama yang kedua. Tak, awil mu'azzimu nafsahu tu tak tepat tu. Okey, tak apa. Ayah Fatimah. Saya nak tanya Allah Selamat. Nanti saya nak tolong minta orang tolong tanya hayat. Allah Selamat, saya nak tanya nama siapa ni? Wan Azizah. Ada tak Wan Azizah Terengganu? Wan Azizah ada ke tak? Tak jawab, tak apa. Saya nak tanya Allah Selamat. Hajar Faridah Abu Bakar. Tak apa, Hajar Faridah dulu. Ya, apa yang dimaksudkan dengan mutakallimun awil mutakallimu al-mu'azzimu nafsahu? Apa maksud di situ? Bercakap untuk membesarkan dirinya, iaitu ditujukan kepada Allah. Dia soalan kata nak bercakap tu membesarkan untuk diri dia. Ya. Contoh semalam kita bagi contoh nahnu nuhyil mauta. Semalam Ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami tu nahnu, kami ni nuhyil mauta, menghidupkan akan orang yang mati. Jadi nuhyi, nun tu menunjuk data mutakallim al-mu'azzimu nafsahu, nak membesarkan diri dia. Habis itu. Itu dia katakan alif nun. Baik, saya nak tanya Hajar, apa yang kat tangan Hajar Mahina, apa yang dimasukkan dengan ya? Ya menunjukkan di atas gaib, misalnya ya jelisu. Betul Ya tak? menunjukkan yang lain. Menunjukkan di atas domain yang gaib. Domain yang gaib. Misalnya ya jelisu. Yaqra'u misal. Okey, misal ya Yesus ya Yaqra'u. Okey, baik, terima kasih. Kemudian satu lagi Anaituta pula saya nak tanya Haji Kamarul Zaman. Ada tak Haji Kamarul Zaman? Ada, Ustaz. Okey, apa yang dimasukkan dengan ta? Yang dimasukkan dengan ta tu menunjuk di atas domain muqattab, Ustaz. Apa maksud domain muqattab? Itu ganti nama yang kedua, Ustaz. Apa maksud kata ganti nama yang kedua? Kalau orang tanya esok. Orang yang kita yang kita tuju cakapan. Orang yang kita tujukan cakapan. Betul, Ustaz. Okey, baik. Kemudian apa contoh dia? Taqra'u. Taqra'u dengan maksud apa maksud dia? Saya tak tulis, Ustaz. Kamu berkata. Kamu bercakap. Berkata taqra'u, betul ke? Taqra'u. Membaca. Baca, sorry. Kamu membaca kitab. Ya. Kamu membaca. Itu dituju pada siapa? Laki ke perempuan ke ramai?
Haji Zaman. Taqra'u tu untuk seorang Ustaz. Seorang siapa? Laki perempuan? Lelaki. Dia lelaki. Okey, baik. Terima kasih banyak. Tak apalah. Sikit tu boleh. Dah tu nampak tu. Habis. Itu semalam yang kita bahas. Tapi masih ada lagi. Tak selesai lagi. Hari ini kita selesaikan. Kata dia. Habis, jadi mudah-mudahan kata fi'il mudhari' secara kesimpulannya fi'il mudhari' itu iaitu fi'il yang huruf awal dia tu ada huruf tambahan. Ada salah satu daripada huruf tambahan iaitu anaitu. Sama ada alif, hamzah, nun, ya ataupun ta. Anaitu. Anaitu tu semalam kita dah bahas dengan mana? Qarabtu, dekat. Mendekatkan diri. Habis. Wa huwa. Dan bermula ia. Tengok kitab. Ini nak cerita hukum pula. Ini dia nak cerita hukum pula. Apa hukum bagi mudhari'? Selepas ditambahkan huruf tambahan, kemudian hukum dia lagu mana? Wa huwa. Bermula ia. Wa huwa ni asal gini. Saya tulis asal ni wa huwa. Asal wa huwa ni asal dia wa hukmuhu. Sebab huwa ni asalnya domain dia hu ni. Dan bermula hukumnya. Hukum fi'il mudhari'. Hukumnya hukum fi'il mudhari'. Apa hukum bagi fi'il mudhari'? Dia kata marfu'un abada. Dirafa'kan selama-lama. Dirafa'kan selama-lama. Apa maksud kata dirafa'kan selama-lama? Dia kata wahwa marfu'un abada. Marfu'un abada. Marfu'un. Kita bagi contoh. Kita contoh rafa' selama-lama. Kita kata apa contoh dia? Yaqra'u semalam. Contoh dia rafa' ni kita kata ambil lah yaqumu. Yaqumu. Yaqumu tu dirafa'kan selama-lama. Nak baca yakuma tak boleh. Nak baca yakum tak boleh. Nampak tak? Dia kena baca selama-lama kena rafa'. Nampak lagi ajar saya Ni rafa' ni selama-lama. Nampak mim tu. Jadi dia tu dirafa'kan dia tu selama-lama. Itu maksud kata dirafa'kan selama-lama tu. Kalau orang belajar bahasa Arab. Maksud Ustaz mim waw, mim depan tu ke? Maksudnya dirafa'kan nak baca yakuma tak boleh. Nak baca yakumi tak boleh, nak baca yakum tak boleh. Dia kena baca yakumu sebab dia rafa'. Huruf yang hujung. Ni nampak saya garis. Nampak saya garis dua tu. Nampak tu? Okey. Jadi dirafa'kan dia tu selama-lama. Tapi kena ingat dia ada syarat dia depan tu. Hatta. Tu. Hatta sehingga. Hatta ni dipanggil penghujung. Dia berlainan Bahasa Arab ni dia tak sama. Sekejap lagi saya bagi contoh. Apa beza ila dengan hatta? Ila kita kata
hingga juga. Contoh kita kata gini. Kita kata safar tu berjalan oleh aku minal Basrah ilal Kufah. Oleh aku daripada Kufah kepada Basrah. Aku berjalan, aku bermusafir daripada Selangor ke Kelantan. Ila tu. Kalau kita kata sehingga Kelantan, dia nak sama nak lebih kurang, tapi dia ada beza. Kalau ada bahasa dia lain. Contoh kita gini aja kalau zaman. Ni hatta, nak cerita hatta dalam kitab tu muka surat 13. Baris yang kelima. Hatta yadkhula, sehingga masuk. Tengok kitab dulu. Sehingga masuk di atasnya, di atas mudhari' itu nasibun au jazimun. Apa maksud kata nasibun au jazimun? Ni dia payah sikit. Tak banyak, dia tak payah sangat Dia mudah je. Sikit je. Saya padam ni Okey. Cuba tengok kitab. Hatta yadkhula. Hatta yadkhula alaihi nasibun. Dalam kitab tu ada, tapi saja saya tulis. Nak bagi nampak. Nasibun au jazimun. Au jazimun. Okey. Dia katakan. Ustaz baru jual sebab baru habis kelas, tak apa. Adik Fadah tak apa, dia dah ada basic Arab. Cuma nak tambahannya. Baik, tengok. Ni kitab Matan Jumiah. Sehingga masuk di atasnya. Nya tu kembali pada mana? Haji Kalam Zaman. Sehingga masuk di atasnya. Domer hi ni, rujuk nak mana? Rujuknya, rujuk mana ni? Siapa tahu? Dia ada kulu tak? Tak boleh. Isim dia tak Mudhari'. Merujuk pada mudhari'. Menuju pada Mudhari'. Fi'il mudhari'. fi'il mudhari'. Merujuk pada fi'il mudhari'. Hatta sehingga masuklah di atasnya apa? Macam kita jari juga. Di atas fi'il mudhari'. Sehingga masuk di atasnya, di atas fi'il mudhari' tu. Perhati Perhati elok ni. Cuba fokus sekejap ni. Sehingga masuk di atasnya, di atas fi'il mudhari' tu nasibun. Apa yang dimaksud dengan nasibun? Tengok dalam tu dia kata apa? Dia kata oleh amil nasab. Ni kita jumpa dulu, belajar dulu, ingat lagi tak? Amil nasab. Baik, dalam kitab tu dia tulis amil nasab. Ini kita dah bahas dulu dah ni. Dipanggil amil nasab. Nasibun ni asalnya, apa maksud amil nasab? Apa maksud kata amil nasab? Menasabkan fi'il mudhari'. Menasabkan fi'il mudhari'. Amil nasab menasabkan fi'il mudhari'. Apa dia maksud dia? Ustaz, Amil nasab. penyebab. Bukan, penyebab betul. Jadi kalau dimasukkan tu dia jadi sahabat. Ni. Dia bila disebut amil nasab, dia kena ingat. Dia bila masuk amil nasab, contoh kita kata apa tadi? Yakumu. Ni contoh Asal yakumu, saya tulis kat bawah ni, nak bagi nampak. Bila masuk amil nasab, apa amil nasab? Penyebab. Ataupun kita kata pengubah. Amil ni kita kata pengubah. Nak mengubahkan
fi'il tu. Apa pengubah dia? Dia masuk amil nasab dia apa? Lan. Lan ni kita panggil amil nasab. Akan datang dia bahan tu ada tu. Fanawasibu amil nasab tu ada 10. Al-lan, iza, kail, lamu kail, lamu juhud, hatta, jawabul fa'. Tu, depan tu. Haji kawan zaman. Tapi saya bagi satu je amil nasab. Amil nasab dia ada 10 semua. Depan tu ada Tapi, nak cerita kata amil nasab tu, apabila masuk lan ni, tengok perhati Mama Mala. Dia masuk amil nasab lan ni, maka dia mengubahkan fi'il tadi, rafa' tadi jadi nasab. Apa dah? Jadi la yakuma. Belajar dah dulu ni. Dah belajar dah dulu. Babul i'rab. Al-i'rabu wa taghyir awakhir la. Tu dulu kita belajar dah. Muka surat 3 dah silap dulu. Al-i'rabu huwa taghyir awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati. Awamil dakhilati alai lafzan aw taqdiran. Dulu. Wa aqsamu arba'atun. Dulu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Tu dulu kita bahas. Baik. Lan ni, kalau tanya lan ni lan apa dia panggil? Dia panggil amil nasab. Nama dia. Amil nasab. Tak ada payah pun ni, mudah je. Kalau mindset kita nampak mudah, mindset kita kata mudah, jadi mudah. Baik. Sebab tu jadi layakuma. Tapi, orang tanya Ustaz, nak kenal amil nasab tu macam mana? Nanti akan datang dibahaskan bawah tu ada 10 semua. An, walan, idha, wakai, walamukai, walamujuhud. Tu. Tapi, saya nak cerita awal bila dah masuk wajawabul bilfa'i, itu dia payah sikit. Bukan payah sikit lah, payah banyak. Tapi bagi dengar dulu tak apa. Dia bahasa Arab ni ada terkadang mudah, ada terkadang payah. Macam ilmu kita belajar dulu. Kita belajar ilmu akademik pun gitu juga. Bukan setiap mudah semua dah. Dia ada payah, ada masa payah, ada masa mudah. Ilmu macam tu lah. Dia kena bersabar. Baik, tengok. La yakuma. Tengok apabila masuk amil nasab, maka dia... Sorry okay. Ustaz. Yakumu tu apa makna dia? Yakumu tu sedang berdiri. Ia seorang lelaki. Habis kalau dia masuk lan yakumu tu maksud dia? Bukan la yakumu, la yakuma. Kan dah berubah baris dah. Apabila masuk amil nasab, dia akan berubah baris belakang tu. Dia jadi ma lah instead of mu. La yakuma. Kalau tak ada masuk amil nasab, semata-mata yakumu kita baca. Nak baca yakuma tak boleh. Okey. Faham. Alright, thank you. Okey, tengok. La yakuma. Sebab tu dia kata hatta, sehingga masuk di atasnya, di atas fi'il mudhari' tu, masuk amil nasab. Fahamnya apa? Apabila masuk amil nasab, maka dia berubahlah hukum marfu' tadi, dia berubah kepada hukum nasab. Tulis je siap. Apabila, tulis dalam bahasa Melayu pun tak apa, nak bagi faham. Tulis dalam bahasa Melayu. Apabila masuk fi'il mudhari' itu amil nasab, maka berubahlah. Apabila masuklah di atas fi'il mudhari' itu amil nasab, maka berubahlah hukum marfu' itu, kepada hukum nasab. Tulis cepat-cepat. Apa yang saya baca tadi? Tu. Hajar Rohaya, tolong ulang. Tolong baca apa yang saya bagi tahu tadi. Hajar Rohaya Ismail. Kakak sulung. Apabila masuk huruf nasab, maka berubahlah fi'il mudhari' akan menjadi berbaris atas.
Tak. Dan maksudnya juga berubah. Maka berubahlah hukum marfu' tu ke Maka berubahlah hukum fi'il mudhari'. dia hukum berubah tu jadi nasab tu berubah Okey. baik. Habis itu. Tu dia. Faham lagi tu Hajar Fatimah Badariah? Sempat tak dobit tadi? Sempat. Baca balik apa yang asal suruh dobit tadi. Apabila masuk fi'il mudhari' amil nasab, maka berubahlah hukum marfu' itu kepada hukum nasab. Dia berubahlah hukum marfu' tu kepada hukum nasab. Apa hukum nasab? La yakuma tu lah. La yakuma. Habis itu. Baik, habis. Tu dia. Dulu kalau belajar Guru yang Saleh dulu saya ingat dululah. Dia bagi dobit tu, dia bagi dobit mulut je. Bahasa Melayu, dia suruh orang dobit, tapi dia cakap bahasa Melayu. Lepas tu dia suruh orang tu baca balik apa yang dia bagi tu. Dulu teringat dululah. Habis itu. Tapi itu bab tauhid lah bab tauhid. Habis. Ustaz, macam yadkhulu jadi hatta yadkhula tu lah kat atas tu Ustaz tulis. Hatta tu pun dia panggil amil nasab juga tu. Nanti akan datang tu. Sama je tak? Hatta yadkhula. Sama juga tu. Kenapa tak cakap hatta yadkhulu? Sebab hatta tu pun amil nasab. Sebab akan datang dia ada 10 amil nasab. Amil nasab keseluruhannya ada 10 depan tu. Fanawasibu. Cuba tengok kitab tu. Elok-elok. Muka surat 13. Saya baca sekali lalu Jazam tak masuk lagi tu. Tapi saya nampak. Fanawasibu asyaratun. Bermula amil nasab tu ada 10. Wahya an, walan, waizan, wakai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta. Kemudian wal jawabu bil fa'i. Tu lain tu. Tengok. An, walan, waizan, wakai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta. Lepas tu, ada lagi 3. Wal jawabul bil fa'i wal waw. 8. Wal jawabu bil fa' 1. Wal waw 9. Lepas tu apa ni? Wa'au. Wa'au satu lagi 10. Wa'au ada 10. Ustaz, Ya. Waw di depan tu maksudnya apa? Kalau dia patut lan saja kan, tapi ada walan. Jadi wa tu maksudnya Waw tu macam an walan kan. Waw tu dipanggil waw ataf. Waw ataf ni dipanggil waw yang nak menghubungkan. Lepas an tu kita panggil dan. An dan lan dan izan. Dan tu lah panggil waw tu. Baik. Okay. Maka saya panggil waw ataf. Saya panggil waw ataf. Dalam bahasa Arab panggil waw ataf Saya panggil waw ataf. Apa nanti kita bahas nanti. Jangan risau. Baik. Kita tak masuk lagi ni. Tapi tak habis terang lagi. Jazimun pula. Jazimun. Hatta yadkhula alaihi nasibun. Sehingga masuklah di atasnya, nya fi'il mudhari' oleh amil nasab. 1. Au jazimun. Ni tak kita. Ataupun dia masuk di atas fi'il mudhari' itu amil jazam. Ini kita dah belajar dulu. Apa dia amil jazam? Hajar Mili. Penyebab jadi kalimah itu jadi sukun huruf akhirnya. Jadi sukun. Jadi jazam lah. Maksudnya dia masuk amil jazam, maka dia berubah hukum marfu' tu kepada hukum jazam. Kalau nak dobit boleh, dobit bahasa Melayu begini. Hajar Fatimah masuk di atas fi'il mudhari' itu di atas amil jazam. Masuk di atas fi'il mudhari' itu amil jazam. Maka berubahlah hukum marfu' itu kepada hukum jazam. Maka berubahlah hukum marfu' itu kepada hukum jazam. Tengok ni.
Nak bagi contoh ni, kena ada contoh tengok. Saya buang Saya buang yang bawah ni je. Buang yang bawah ni. Pada pakai pen ni. Dia tak ada apa? Bukan eraser apa? Tempat menyapu tu tak ada, pakai ni. Dia pakai pen ni je. Sapu Tengok. Okey. Contoh kita kata gini. Amil jazam apa contoh? Dia amil jazam apa akan datang ada juga tu. Amil jazam dia ada 18 semua. Amil jazam. Banyak amil jazam. Tapi jazam apa dia? Huruf lam. Mana ni? Tak keluar. Ni. Lam yakum. Jangan baca lam yakum. Tak baca gitu. Arab tak baca gitu. Kalau belajar surah dibuangkan waw. Dibuangkan huruf waw. Jadi lam yakum. Tidak pernah berdiri ia seorang lelaki. Tak pernah. Ataupun kita kata belum berdiri ia lelaki itu. Boleh. Tak apalah maksud tu, tak apalah. Kita boleh belajar senang. Baik. Lam yakum ni, lam ni dipanggil amil jazam. Dia sebenarnya kalau betul-betul, lam bukan amil jazam. Lam ni panggil huruf jazam. Tapi bahasa mudahnya kita kata bila apa ada kaitan dengan yakun lam ni, kita panggil amil jazam. Kaitannya tu. Kalau semata-mata kita buang yakun, kita letak lam, itu panggil haraf jazam. Kalau i'rab dia gitu, itulah sebenarnya begitu. Tapi tak apalah kita cakap amil jazam bagi mudah nampak. Inilah dia panggil amil jazam. Yang ni dia panggil amil jazam. Lam yakum. Lam ni dia menjazamkan fi'il mudhari'. Nampak tak? Di mana fi'il mudhari' yakum ni? Ni mim ni. Nampak ni Mama Mala. Lam ni asal yakum tu apa Ustaz? Asal ni yakumu. Ya Ustaz. Mama Mala faham tak? Lam ni dia menjazamkan fi'il mudhari' ni yakum ni. Okey. Kita macam sukun tu, sukun kat mim tu. Nampak Mama Mala? Nampak. Tak bagi tahu awal. Lam tu bagi menjazam, yakum tu lam tu dia menjazamkan. Kita jangan terjemah makna dia. Lam itu mematikan fi'il mudhari'. Tak kena itu terjemah itu. Kita guna istilah Arab lah je kalau zaman Kalau terjemah bahasa Melayu, lam itu mematikan fi'il mudhari'. Orang pun tengah, matikan fi'il mudhari'. Terkejut orang dengar Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Lam itu dia menjazamkan fi'il mudhari'. Habis itu. Faham lagi Haji Kelas Zaman? Ustaz, ayat yang apa tu yakum tu, ayat yang sebelum lam tu apa dia punya nama dia? Yang berdiri tu ayat yang sebenar. Sebelum kita tukar ke ayat mati tu. Asal dia yakumu. Oh. Asal yakumu Tak apa, nanti kena belajar surah. Tak apa, nanti mata surah ni nanti kita belajar surah nanti, insya-Allah. Tengok nanti nak cari satu masa juga. Kelas penuh dah ni. Ambil surah pula nanti tengok. Sebab surah ni penting juga. Tapi itulah kita dah belajar dah bulan puasa, tapi rasa perlukan pengulangan. Sebab dulu waktu bulan puasa tu mungkin tak ramai belajar masa tu. Tak puas lah bulan puasa tu belajar. Haji kau tahu ikut dulu lah bulan puasa tu. Ikut. Tapi banyak ngantuk pada belajar kan. Yalah bulan puasa kan. Lepas tu tak apa-apa faham. Memang tak faham. Ya. Masa tak tu cepat je. Masa tu sebab papan hitam pun tak ada. Betul. Itu yang tak nampak tu. Ustaz main cakap je. Saya jam terus. Yelah, Saya memang ikut jam sampai lah. habis.
Dia soroh ni lagilah memerlukan pada whiteboard, kena tulis. Soroh dia kena perlu. Saya ikut sampai habis. Sampai kelas ikut saya aja, ikut sampai habis. Ikut tapi saya faham sikit-sikit lah. Tu pun saya tak pada dapat semua. Pak Haji pun tak tanya kan. Saya pun, yelah. Yalah Ustaz main cakap je. Dia soroh dia kena tulis. Saya belum masuk lagi masa tu. Saya belum masuk lagi masa tu. Jangan Fatimah tak masuk lagi. Atam minat tu. Masa tu saya pun mengaku juga. Saya baru mula-mula mengajar bahasa Arab untuk yang kelas beginner. Sebab saya tak pernah mengajar dulu. Jadi bila saya mengajar mula-mula tu, jadi saya pun rasa kekok. Kita dah biasa mengajar kelas level tinggi. Tiba-tiba bila rendah balik, kita dah panik. Saya tak tahu nak cara mengajar. Tapi dia dah tahu dah. Kelas tu sampai habis Ustaz. Tapi memang tak faham. Tak apa. Tak apa, insyaAllah next time. Next time boleh pandai. Jangan risau, nanti saya ulang balik. Okey, baik, habis. Asal yakumu tu dah, ni asal dari yakumu. Kalau nak faham betul-betul Haji Kamal Zaman boleh. Asalnya yakwamu. Ni nak bahas kalau mata sorang, tapi saya tak mau bahas pergi pening. Kita bahas takat ni ya. Asal yakum ni asalnya yakumu. Asal yakumu ni sebenarnya yakwamu. Tapi tak mau bahas gitu, takut kan iri tinggi pula. Betul tak jangan Ustaz. Bahas level kita orang je lah. Tapi cuma just kita kata asal yakum tu yakumu saja. Kalau nak ambil dalam satu ilmu, dia panggil ilmu istiqaq, dia bahas lagi tau. Yakumu ni asal kata apa. Tapi saya tak mau bahas gitulah. Tak mau bahas. Itu bukan level lah. Baik. Tengok. Itu lam yakum. Baik. Di sini saya nak urai sikit. Hatta. Cuba tengok kitab balik. Dia kata apa? Wa huwa marfu'un. Tengok muka. Baris ke-14. Tengok dia kata. Wa huwa. Dan bermulanya. Apa? Bermula hukumnya. Bermula hukumnya hukum fi'il mudhari'. Wa hukmuhu tu lah tadi. Marfu'un abadan. Dia kena tambah sikit tu sebenarnya. Nanti. Saya padam Saya padam. Asal dia begini Wa huwa marfu'un. Wa huwa marfu'un abada. Marfu'un abada. Baik. Asalnya kita sebut tadi huwa ni hukmuhu, betul tak? Hukmuhu kan? Okey. Bermula hukumnya. Hukum fi'il mudhari' itu ialah dirafa'kan. Okey, rafa' tu kat mana? Kalau kita nampak rafa' pada akhir kan? Pada akhir kalimah kan? Sebab tu dia kena tambah kat sini. Ni tambah ajarana. Dia kena takdir. Marfu'un ay marfu'ul akhiri. Tambah sikit ni. Muka berapa tadi? Saya hilang lah pula. Muka surat. Muka surat 13 sama. Muka surat sama. Cuma atas sikit je. Atas. Okay. Atas tu sikit je daripada hatta tu. Tak jauh. Jangan risau. Saya takkan lari jauh. Dah ikat dah. Jangan tak mau lari. Dah ikat dengan tali tu. Jangan lari. Asalnya al-akhiri. Al-akhiri. Tengok saya terjemah. Tulis Hajar Fatimah. Nak terjemah ni. Bermula hukumnya. Hukum bagi fi'il mudhari' itu marfu'un ay marfu'ul akhiri abadan. Dirafa'kan pada akhirnya. Akhir apa di sini? Yang ini akhir kalimah. Tulis itu. Akhir kalimah. Ulang Ustaz. Wa hukmuhu bermula hukumnya. Hukum fi'il mudhari' itu marfu'un ay. Dirafa'kan akan dia. Akan fi'il mudhari' itu
dirofakkan pada akhir kalimah. Pada akhir kalimah. Tadilah kita kata yakumu tadi tu. Kan kita rofakkan pada akhir kalimah. Yakumu tu akhir lafaz. Akhir kalimah pun dia. Contoh Tadi dah bagi tahu tadi dah. Cuma kita nak adjust balik. Yakumu. Jadi yang kita rofak tu pada akhir kalimah mana? Akhir kalimah mim ni. Itu kita rofak selama-lama. Tapi hatta yadkhula, sehingga masuk di atasnya, di atas fi'il mudhari' oleh amil jazam, oleh amil nasab dan amil jazam. Habis itu. Itu tambahan sedikit Okey, baik. Saya nak tulis pula ada satu ilmu yang berguna. Masalah hatta kita belajar hari ni. Hatta yadkhula. Dia beza apa dengan ila? Orang Melayu itu sudah cakap, aku makan nasi sampai habis. Aku makan ikan sampai habis ikan. Bahasa Melayu dia tak nampak mana makna dia. Tapi bahasa Arab dia ada nampak. Okey, contoh Okey, saya tulis. Ni dia panggil buah sepelek. Okey, saya padam Boleh saya padam? Ustaz. Boleh Ustaz. Ada. Okey. Ni. Saya tulis contoh Nak contoh bagi hatta. Hatta dengan beza dengan ila. Dulu kita belajar ila kan? Ke tu kan? Tengok apa beza. Ustaz, buah sepelek tu mana tambahan ke apa? Buah sepelek ni buah tambahan. Tapi ada kena-mengena juga dengan apa yang kita belajar. Cuma nak beza hatta dengan ila. Tengok ni. Panggil apa Haji Kalam Zaman buah sepelek ni? Dia panggil, kalau bahasa Arab panggil kalamun nafis. Kalamun nafis ni maksudnya ada benda yang berharga lah kita kata. Macam tu lah. Kalau perkataan Arab, kalau benda-benda yang dia jarang dia tengok benda tu cantik, atau benda tu perkataan tu macam tak pernah dengar, lepas tu perkataan tu tengok tu macam nak sama tapi berlainan. Itu dia panggil kalam nafis. Ada harga. Kalau Melayu tu Tips Ustaz, tips. apa? Tips. Tips, Kalau orang putih tips. Kalau bahasa Melayu kita panggil buah sepelek. Dia tengoklah. Okey. Sebab Ustaz selalu sebut tapi dia tak faham sebenarnya, tak faham sangat apa benda. La ilaha illallah. Orang kata buah sepelek. Dia tak tahu lagi. Ya, Ustaz selalu sebut, saya tak tahu apa benda dia sebut. Orang Melaka tak sebut kot. Itu bukan bahasa orang Selatan Ustaz. Orang Selatan tak guna, kita tak tahu. Bukan bahasa standard tu. Dah tak Dengan tahu. buah rambutan. Macam buah rambutan lah. Okey, baik. Tengok ni. Sikit lagi. 1, 2. Tak tahu beza ni. Akal tu as-sama kata. Ni saya tak pastilah dia tak keluar dalam apa peperiksaan ke apa, saya tak tahu lah. Tapi ni apa yang kita belajar tu kita praktikkan. Akal tu as-sama kata ila ra'siha. Nampak macam sama. Ni tengok. Ila ra'siha. Tu yang kedua pula. Akal tu bolehlah, malah nak buat macam tu takut orang keliru. Buat rajin sikit. Akal tu as-sama kata hatta ra'saha.
Ini nak menghilangkan. Kita belajar ni, yang saya bagi contohnya nak menghilangkan rasa tension. Tapi tengoklah. Tengok. Belajar bahasa Arab ni dia kena ada ketenangan juga. Raksiha. Okey. Hatta rasaha. Minta maaf. Amin nasab. Rasaha. Tu dia. Tulis tu. Saya tak terjemah. Oh, macam sama tu Ustaz. Tengoklah. Bahasa Melayu kalau kita terjemah macam sama. Haji Kalam Zaman. Tengok lagi saya terjemah bahasa Melayu. Tengok. Dia nak macam nak sama. Tapi kalau kita guna hatta dengan ila ni dah ada beza. Tengok. Tulis siap-siap. Tu. Siapa ni? Tulis siap-siap. Siapa tak tulis tu tulis dalam buku. Yang kedua tolong baca Ustaz. Yang kedua, akal tu as-sama kata hatta ra'saha. Yang tukarnya hatta tu tengah tu je. Tukar tu je. Ra'saha ila ra'siha. Tapi kalau terjemahan, dia tak apa nak sama. Ya, Haji Mahinat tanya apa? Saya nak tanya atas tu Roksiha, yang bawah tu Roksaha. Itu kau ada macam tu je ke? Ya, betul. Hatta yang bawah atas tu ila ra'siha, yang bawah tu hatta ra'saha. Baik, saya nak terjemah nombor 1 dulu. Okey. Standby. Macamlah bila sebut standby tu macam kita nak pergi travel lah. Ya, saya kan dah bawa jemaah sekarang ni. Jadi standby nak tulis tu. Dah macam pergi travel lah Haji Kalam Zaman. Cakap standby. Okey, tengok. Standby tulis. Pergi travel gitu sekarang ni. Akal tu as-sama kata. Makan oleh aku. Ni saya terjemah secara pondok. Saya kan ada orang tolong saya terjemah bahasa Malay moden. Telah makan oleh aku akan ikan. Akan seekor ikan sehingga kepalanya. Tengok ni terjemah bahasa Melayu, tengok ni. Sekali tengok. Dengar tu. Yang kedua jangan tulis dulu. Dengar saya terjemah dulu. Macam bunyi nak sama je. Yang kedua, tengok yang pertama tadi, aku telah makan akan ikan kepada kepalanya. Yang kedua, aku telah makan akan ikan sehingga kepalanya. Baik, saya nak tanya. Yang nombor 1 dengan nombor 2 tu agak-agak ada beza ke tak? Dari segi terjemahan. Ada. Apa beza dia? Apa beza dia agak-agak? Yang pertama dia makan kepala ikan Ustaz. Yang kedua dia makan isi daripada ekor sampai habis sampai kepala. Kepala pun makan juga? Kepala pun makan juga. Sehingga kepala. Itu yang atas pun makan kepala juga. Kok mana Oh, maksudnya atas tu makan kepala saja. Isi tak makan. Yang hatta ra'saha tu dia berhenti sebelum dia makan kepala. Kepala je yang dia tak makan. Sebab sama dengan yang tadi hatta yadkhula tadi. Maknanya dia rafaq sampailah dia jumpa amin nasab ataupun amin jazam tadi, jadi dia tak rafaq kat situ. Kalau ila? Kalau ila dia makan habis semua sampai kepala dia makan. Sebab apa? Sebab kita faham daripada hatta tadi. Kita belajar tadi dia kata, ni nak kaitkan dengan apa kita belajar tadi Aku makan ikan kepada kepalanya. Maksudnya dia makan sampai habis kepala. Sebab tu kalau kita belajar, contoh kita kata apa? Aku bermusafir daripada Selangor ke Kelantan. Bukan sampai setakat sepadan ke Kelantan tu, tak sampai Kelantan lagi dah kita berhenti tu. Tak.
sampai betul-betul sampai Kelantan. Sebab tu datang dengan ila. Aku bergerak daripada rumah sehingga ke Kelantan. Bila sebut sehingga Kelantan, itu dengan makna ila. Nampak tak? Akal tu sama kata. Aku makan seekor ikan. Baik, kenapa cakap ta? Kenapa tak cakap as-samaka? Ni siapa boleh tolong jawab? Siapa boleh tolong jawab? Maf'ul bih Ustaz. Muannas. Muannas. Samaka. Muannas Jamili. Oh, ikan tu ada ikan yang betina, ada ikan jantan macam tu. Tak tahu Ustaz, mai sekat jarang Ustaz. Maksudnya, Maf'ul bih Ustaz. maksudnya kalau asama kata esok jumpa Arab, aku nak beli ikan. Ashtari asama kata. Lepas tu dia kata mana ikan? Dia beli ikan. Betul kita cakap ni hazam muannas. Nak cakap itu Hajar Mili? Nak kata ni yang nak betina macam tu? Sekat jarang tadi Ustaz. Ustaz, jawapannya maf'ulun bih. Maf'ulun bih sakata. Itu nama maf'ulun bih, confirm dah. Saya nak tanya ta tu. Kenapa tak baca as-samaka? Oh. Ustaz, mungkin dia fi'il madi tak Ustaz? Sama kata kan isim. Kita belajar dulu dah alamat isim dulu. Jadi ta di sini ni bukan ta dengan mana muannas Kena ingat ni. Ta di sini bukan ta muannas. Dia macam asyajaratu, pokok. Takkan pokok kayu tu ada pokok betina, pokok lelaki. Kita okey, asyajaratu, okey ni pokok. Oh, dia sebut syajaratu, ni pokok betina Pokok jantan asyajaru. Tak, bukan gitu. Ta ni dia panggil ta apa ni? Ini buah spelek juga. Dia panggil ta'un lil wahdati. Nampak dah Jamili? Ta'un lil wahdati. Ta yang menunjuk di atas satu. Seekor ikan. Ta tu menunjuk di atas satu. Contoh macam kita kata kalimatun. Ya aja. Aja Mila. Tak belajar lagi yang Ustaz. Patut saya tanya tu buat spelling saya tu bukan mesej-mesej tu. Jangan terus jawab. Saya tanya tu fikir tu takkan ta muannah kot. Benda mudah sangat tu. Dia panggil ta tu yang menunjuk di atas satu. Mama malam. Okey Ustaz. Bukan ta muannah, bukan ta perempuan Dia kata ni ta ini ikan betina kot. Aku makan ikan betina sampai kepalanya. Bukan gitu. Aku makan seekor ikan. Sebab nampak macam tamar buta Ustaz. Jadi kita itu tajwid. Tajwid campur dengan dalam ni. Faham. Okey Memang semua tamar buta. Ya, macam mana nak tahu satu Ustaz? Dia tak boleh sebut asamaku tak boleh. Itu kalau sebut asamaka, itu aku makan jenis ikan. Kok waktu lain pula dah. Jenis ikan. Alil jinsi dia panggil. Saya tak mau bahas tu. Ia pening ni. Haji kamu jangan Ustaz. Yang sebut kan sebut lah. Saya tak mau sebut benda tu. Asalnya asamak juga kan? Asamaku kan asal. Memang asamak. Tapi dia beza. Kalau dalam kamus, dia tak tulis asamaku. Dia tulis samakatun. Seekor ikan. Kalau asamaku itu jenis ikan. Alil jinsi. Kalau samakun tu maknanya jenis ikan lah. Jenis ikan banyak. Takkan kata aku makan beberapa jenis ikan. Banyak pula dah. Ni seekor ikan je nak cerita. Samakatun tu maknanya satu lah. Bukan maknanya dia... Bukan mu'annas. Bukan tam menunjuk dia hantar betina. Ikan betina. Yang faham itu Habis itu. Ayah Hajar Mainah. Ustaz boleh asamakati boleh?
menunjukkan tak apa. boleh. Tak boleh. Sebab akal tuduh fi'il fa'il sama kata jadi maf'ul. Dia kena bani atas, dia nasab. Okey. Kita dah belajar dulu alamat nasab dulu ada berapa ni alamat nasab dulu. Kena buka balik. Alamat nasab ada berapa dulu. Terima kasih. Okey, baik. Ya, Haji Kamal Zaman. Nak tanya apa dia ni? Tak ada Ustaz. Dah jawab. Saya tak tanya tadi. Dah terjawab. Okey, baik. Habis itu. Yang kedua tadi, akal tu sama kata hatta ra'saha. Makan oleh aku akan ikan sehingga sampai kepalanya sahaja. Kepala tak makan. Daripada bawah sampai setakat kepala dia makan. Kepala tu dah tak makan dah. Itu datang dengan hatta. Sebab apa? Tengok kitab kita. Dia kata apa? Wa huwa marfu'un abadan. Hukum mudhari' itu dirofokkan selama-lama kena rofok. Tapi hatta sehingga. Setakat rofok tu sampai rofok tu sehingga apabila masuk amil nasab, apabila masuk amil jazam, maka tidak rofok. Itu maksud dia. Itu nak cerita tu. Ini kita nak relatekan dengan ni tadi ni. Nampak ya je kawan zaman? Ustaz, ulang balik Ustaz. Ulang balik. Okey, saya ulang balik. Dalam kitab dia kata apa tadi? Wa huwa marfu'un abadan. Dia kata hukum fi'il mudhari' itu dirofokkan pada akhirnya selama-lama kena rofok. Sampai kiamat. Tapi hatta sehingga, nak kata apa? Lepas masuk sehingga tu, sebelum tu rofok lagi. Lepas tu dah tak rofok dah. Apa dah? Sehingga masuk amil nasab dan amil jazam. Apabila masuk amil nasab, apabila masuk amil jazam, maka dia dah tak jadi rofok. Maka berubah hukum dia jadi nasab dan jadi jazam. Nampak lagi? Roksaha tu asal dia apa Ustaz? Roksaha? Sebelum hatta tu, apa dia punya ni yang selepas hatta? Selepas hatta tu kan sebelum hatta. Selepas hatta tu nak tahu maksud dia? Sehingga kepalanya. Nya tu kembali pada ikan. Asama kata. Ha ni rujuk asama kata. Okey. Ha atas ni pun sama juga. Asama kata juga. Ini baca kalau belajar sebelum tu asama kata Ustaz. Asama kata juga. Tapi cuma ila ra'siha. Hatta ra'saha. Tu beza tu je. Sebab apa baca hatta ra'saha? Sebab apa baca ila ra'siha? Sebab kita dah belajar dulu huruf jar. Ila, selepas huruf jar, dia jadi kita menjarkan isim. Lepas tu kena baca ila ra'siha. Tak boleh ila ra'saha, tak boleh baca. Balik bawah kan? Balik bawah. Okay. Ada pun hatta, dia tak boleh balik bawah. Ya. Dia kena balik atas sebab apa? Sebab hatta tu amil nasab. Amil nasab. Tak ada cerita bukan amil nasab. Amil nasab. Amil nasab. Hatta tu kan amil nasab. Akan datang tu. Macam tadi lah hatta ya dukhula. Habis itu. Jadi apa beza maksud dua ayat tu? Beza dia, yang pertama aku makan ikan sampai kepala. Maknanya kepala makan sekali. Sehingga sampai kepala sekali. Makan kepala pun makan sekali. Termasuk ada ayat yang kedua, aku makan ikan sehingga sampai setakat kepala. Tu dia. Nampak ya Kak ini apa nak tanya? Tak, tadi terputus. Yang kedua tu. Mana yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, aku makan ikan sehingga. Mana sampai setakat kepala saja aku makan. Kepala tu tak makan lah. Isi-isi bawah kepala tu semua aku makan. Ibarat dia gitulah maksudnya. Maknanya kepala tak makan. Yang kedua tu maknanya kepala tak makan. Kepala tak makan. Makan badan aja. Maknanya nombor satu tu makan tu semua badan tu termasuk kepala. Yang kedua tu tanpa kepala. Yelah makan badan je lah dengan ekor dia.
badan dengan ekor sekali lah. Kepala tak Termasuk masuk. dan tanpa lah. Habis itu, faham lagi? Ustaz, ila tu maksud dia sampai ya? Ila tu kita terjemah, sebenarnya ila tu kalau nak terjemah sedap tu, ila tu sampai lah. Kepada, tapi kalau nak terjemah secara yang bahasa moden sekarang, kalau bahasa Arab sekarang, kalau orang beli buku moden, dia akan terjemah sampai lah. Sampai kepala. Kalau hatta tu terjemah sehingga. Sehingga takat kepala. Kalau terjemah bahasa moden lah. Hajar Faridah Faham ke Hajar Faridah? Okey, faham. Oh, maksudnya Kenapa? ila tu Kalau ikan kepada kadang-kadang boleh guna sampai, kadang-kadang boleh guna Ya, kepada. boleh. Tengok maksud dia. Ya, betul. Ya, Jamili. Kalau ikan tu bukan muannas, kenapa roksiha? Kalau ikan bukan muannas, kenapa roksiha? Ha tu kan kena jaga. Domir ha. Memang dia panggil tapi dia panggil mu'annas apa tu? Bukan mu'annas hakiki. Mu'annas majazi lah. Sebab Tapi dia muannas letak, juga Ustaz. sebab dia meraihkan ta. Dia meraihkan ta tu. Okey Ila Ustaz. roksi tak boleh. Sebab meraihkan ta. Ta tu memanglah kita panggil mu'annas. Tapi mu'annas majazi. Macam asyam. Okey. Cik Ila roksi tak kena lah. Sebab ada sama kata tu kan. Memang kita panggil ta tu ta'lil wahdah. Nama tu nama ta'lil wahdah. Ada keseluruhan tu dia panggil mu'annas majazi. Yang kita belajar sebelum ni. Habis. Nampak lagi Haji Yaakob? Haji Yaakob lah apa? Haji Qazaman. Farid Fan. Ada Farid Fan. Nampak ikan Ustaz. Okey, nampak ikan lah. Nak makan lah tu. Okey, tunggu. Farid Fan ada Farid Fan. 2 hari dah ni. Tak apa Allah selamat. Haji Safar, Pak. Haji Safar. Mic tak bunyi lah dah. Haji Safar ada ke? Ada Ustaz. Faham Haji? Sikit-sikit boleh faham Ustaz. Lepas ni kalau nak cakap dengan Arab tu, lagi pergi kedai Arab, aku akal tu sama kata ila roksiyah. Nak tengok Arab tu faham tak faham. Sehari dia ambil kepala tu, dia buang kepala. Aku nak makan sampai kepala ni, ila roksiyah, cakap dengan dia. Kalau Arab tu tanya mu'annas ke muzakkar Ustaz. Dia kata, aku nak as-samad. Dia kata nak betina kan kita ada orang tak sebut gitu betina lelaki Nanti kena check balik macam tu. Baik, nanti insya-Allah tersambung lagi minggu depan. Kemudian kata fanawasibu asyaratun. Ni nak bahas pula. Amil nasab tu ada 10 pula. Nanti kita bagi contoh dia sekali. Jangan takut. Ini minggu depan lah. Sedang elok station sampai dah. Kalau 10 lagi serabut Ustaz. Serabut lagi 10. Jazal 18 pula dah. Makin serabut lagi Bahasa Arab macam tu lah. Dia tak ada nak senang sangat dah Dia sederhana. Makin tua. Makin berkerut lah muka kita orang Ustaz. Okey je, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. وعملا مكمولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم. Terima kasih banyak.